Baiklah, terima kasih kerana masih lagi setia untuk menonton siri ketiga video rakaman saya kali ini. Okey, untuk siri ketiga ini, saya akan bongkarkan 6 cara bagaimana untuk anda semua yakinkan para pelanggan anda. Okey, para pelanggan mempunyai satu sifat ataupun satu perasaan yang mana mereka akan lebih selesa untuk membeli daripada orang yang mereka kenali ataupun orang yang mereka percayai. Okey, lihat saja produk-produk yang ada di pasaran pada hari ini, mereka menggunakan duta-duta ataupun ambassador untuk menarik lebih ramai lagi pelanggan mendapatkan produk mereka. Lihat saja ambassador yang mereka letakkan kemungkinan mempunyai peminat ataupun followers yang lebih ramai, dan daripada sinilah followers itu tadi mempercayai kepada ambassador itu tadi, dan seterusnya apabila ambassador ataupun duta ini menjadi image kepada produk yang ditawarkan itu tadi, dengan secara tidak langsung para pelanggan akan membeli daripada kita yang menggunakan ambassador sekiranya anda menggunakan duta itu tadi. Baiklah, untuk 6 cara ini amat ringkas dan ramai yang terlepas pandang kerana elemen-elemen ini, 6 cara ini jarang diketengahkan oleh sesiapa saja. Okay? Selain saya. Okay? Saya amat berbesar hati untuk menyusun ke-6 langkah ini dan juga mengolahnya lebih terperinci di dalam buku Rahsia Menambat Hati Pelanggan ini untuk ataupun khas untuk anda semua. Kerana saya ingin membantu anda semua mendapatkan lebih ramai lagi pelanggan. Dan yang pastinya konsep yang paling jelas di sini ialah memberi keyakinan kepada pelanggan anda. Okey, mungkin anda mempunyai crowd ataupun fans, sebagai contoh di Facebook, anda punya fanpage seramai 1 juta orang. Akan tetapi mereka tidak semestinya membeli daripada anda. Mungkin mereka hanya menjadi pengikut, sekadar pengikut saja, ataupun tersalah klik kepada page anda itu tadi. Dan 6 cara ini adalah bagaimana untuk anda mengubah daripada jumlah 1 juta itu kepada pelanggan anda menjadi pelanggan berbayar untuk mendapatkan produk dan juga perkhidmatan yang anda tawarkan. Okey, untuk cara yang pertama yang selalu saya gunakan adalah berpakaian kemas. Okey, anda harus ingat, okey, mereka yang bergelar prospek ataupun bakal pelanggan ini amat selesa untuk berurusan dengan mereka ataupun jurujual, usahawan yang mempunyai imej yang kemas. Okey, jika kita ingin menjual produk, sebagai contoh produk kecantikan, kita tidak mengenakan makeup yang bagus, kita tidak memakai pakaian yang nampak cantik ataupun lebih kemas bagi lelaki, mungkin ataupun kemungkinan besar, okey, anda tidak mampu untuk membuat jualan kerana para pelanggan anda tidak yakin dengan imej anda berpakaian tidak sepatutnya. Okey, jadi anda kena ingat, anda kena fahami bahawa mereka yang mempunyai imej yang bagus secara tidak langsung membawa aura ataupun kesan-kesan positif dalam minda para pelanggan. Okey, jika anda fokus untuk berpakaian kemas, okey, anda adalah duta rasmi kepada produk dan perkhidmatan yang anda bawakan. Sekiranya anda sendiri tidak berpakaian kemas, bermakna anda tidak yakin dengan produk ataupun perkhidmatan yang anda tawarkan. Itu jelas melambangkan bahawa anda tidak menjaga etika dalam membuat jualan. Okey, untuk mendapatkan jualan yang hebat ini, anda harus ingat, okey, anda perlu peka bahawasanya ke mana saja anda pergi, anda dilihat oleh sesiapa saja. Dan anda perlu juga memberi teguran kepada networking anda. Sekiranya mereka juga tidak membawa imej yang bagus, anda perlu memberi nasihat kepada mereka bahawasanya kita adalah duta rasmi pada apa saja produk, services yang kita tawarkan. Okey, ingat, yang pertama sekali adalah berpakaian kemas. Okey, untuk yang kedua,
kita perlu menggunakan bahasa pelanggan. Okey, sebagai contoh, kita berurusan dengan pelanggan-pelanggan berbahasa Melayu baku ataupun menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa perantaraan. Oleh itu, kita dielakkan ataupun disarankan untuk tidak menggunakan bahasa selain daripada bahasa Malaysia. Kerana apabila kita menggunakan bahasa pelanggan, okey, untuk cara yang kedua, ini secara tidak langsung kita menyamakan level kita ataupun aura kita dengan para pelanggan. Sekiranya kita bercakap dalam bahasa English terutamanya, para pelanggan akan berasa seperti tidak meletakkan kepercayaan kepada kita kerana kita ibarat tidak menghormati bahasa perantaraan mereka. Dan kita juga tidak berusaha untuk menyamakan taraf bahasa interaksi ataupun komunikasi kita dengan bakal pelanggan dengan baik. Oleh itu, fikirkan ataupun praktikkan cara kedua ini dengan menggunakan bahasa pelanggan. Okey, sekiranya anda berurusan dengan warga ataupun orang Negeri Sembilan, gunakan bahasa Nogori. Anda berurusan dengan orang Terengganu, gunakan bahasa Terengganu kita. Anda berurusan dengan orang Kelantan, guna bahasa Kelantan dan apa saja. Itu adalah teknik ataupun skill-skill yang perlu anda kuasai bagi meyakinkan para pelanggan anda. Untuk cara yang ketiga ialah membina hubungan yang baik. Okey, sekiranya kita tidak mempunyai hubungan yang baik dengan bakal pelanggan kita, pastinya mereka tidak meyakini kita. Oleh itu, kita perlu membina networking ataupun jalinan kenalan dengan lebih baik setiap masa dengan sesiapa saja. Kerana dalam Islam pun menyarankan untuk kita bermuamalah dan berinteraksi sesama saudara kita dengan lebih baik. Okey, kita bina hubungan dengan bakal pelanggan kita dan tidak mensasarkan untuk berurusan. Mungkin pada pertama kali pertemuan kita, okey, sebagai contoh, anda bertemu dengan bakal pelanggan anda, mungkin untuk pertama kalinya mereka tidak bercadang untuk mendapatkan produk ataupun perkhidmatan daripada anda. Akan tetapi, ingat, untuk meyakinkan anda, cara ketiga, anda bina dulu hubungan dengan mereka dan insya-Allah untuk masa yang akan datang, apabila mereka mempunyai masalah dan berhadapan dengan situasi yang perlukan khidmat kita ataupun produk kita, mereka dengan secara relanya, mereka dengan secara berbesar hati untuk mencari kita dan mendapatkan produk dan juga perkhidmatan yang kita tawarkan. Daripada situlah kita membina keyakinan para pelanggan kita menggunakan cara-cara yang jarang diberi penekanan oleh orang lain. Oleh itu, okey, sebagai contoh, kita sebagai usahawan pun kita perlu sentiasa mempunyai imej yang cukup kemas, dan apabila kita berpakaian kemas, ke mana saja kita pergi, kita layak untuk berada di tempat tersebut. Okey, kerana first impression is everything. Okey, tiada peluang kedua untuk kita meyakinkan para pelanggan kita. Oleh itu, setiap masa di mana jua kita berada, tekankan untuk berpakaian kemas, menggunakan bahasa pelanggan yang baik dan juga membina hubungan yang baik di antara para pelanggan. Okey, untuk cara yang keempat, yang biasa kita gunakan akan tetapi terlepas pandang oleh kebanyakan orang. Okey, kebanyakan orang lebih menggunakan teknik menyampaikan ataupun kurang untuk mendengar. Okey, cara yang keempat yang paling penting sekali dalam membina keyakinan para pelanggan adalah kita menjadi pendengar yang setia. Okey, seperti mana anda semua mendengar apa yang saya sampaikan dan anda mendapat benefit ataupun keuntungannya ialah ilmu dan juga pengalaman yang telah saya kongsikan. Anda mendapat benefit dan anda gunakan untuk membuat jualan. Itu adalah kelebihan bagi mereka yang sentiasa menjadi pendengar setia. Okey? Oleh itu, apabila kita berjumpa dengan para pelanggan, ingat, ke-6 ini ataupun untuk cara yang keempat ialah apabila kita sampai atau pertama kali berjumpa dengan mereka, cuba untuk senyum dan menggunakan bahasa pelanggan anda dan juga bina hubungan yang baik pada ketika itu, dan ingat, jadilah pendengar yang setia. Okey, apabila pelanggan mula berbicara dengan anda cuba dapatkan sebanyak mungkin input ataupun masalah yang mereka hadapi, dan daripada situlah anda akan kaji teliti. Akhirnya anda mempunyai satu masalah besar yang dihadapi oleh pelanggan anda dan anda cuba sesuaikan dengan produk ataupun perkhidmatan anda. Akhir sekali anda dapat menyelesaikan masalah dengan terbaik. Akhir sekali anda akan mendapat
apa yang dikatakan keuntungan daripada pembelian pelanggan itu tadi. Okey, cara yang keempat, menjadi pendengar yang setia. Kebanyakan para penjual ataupun usahawan hari ini, mereka mengabaikan teknik mendengar ini kerana mereka bimbang, khawatir bahawa bakal pelanggan mereka itu tidak akan bertemu dengan mereka lagi. Tapi diingatkan, saya sarankan agar anda utamakan ataupun tekankan kepada teknik mendengar. Teknik mendengar ini adalah yang terbaik ke mana saja anda pergi, tidak kira sama ada di Malaysia ataupun di luar negara. Cara keempat ini diguna pakai oleh sesiapa saja mereka yang berjaya. Untuk cara yang kelima ialah berfikir seperti pelanggan. Macam mana untuk berfikir seperti pelanggan ni? Mungkin anda tidak pernah terfikir apa yang sepatutnya ataupun apa yang sedang bermain-main di benak fikiran para pelanggan anda semua. Oleh itu, untuk cara yang kelima, anda cuba adaptasikan teknik keempat ini dan selami masalah yang dihadapi oleh para pelanggan anda dan cuba untuk berfikir seperti mana mereka. Sebagai contoh, apabila anda melakukan satu temujanji dengan bakal pelanggan anda, cuba fikirkan apa yang sedang berlega-lega dalam fikiran para pelanggan anda dan sebelum anda berjumpa, sesuaikan dengan cara penyelesaian ataupun sesuaikan dengan produk dan juga perkhidmatan yang kita berikan kepada para pelanggan anda. Daripada situlah akan terjadilah jualan yang mana anda idam-idamkan. Berfikir seperti pelanggan dan cuba untuk berikan sebanyak mungkin solusi penyelesaian kepada masalah mereka. Bukannya memberi masalah lagi kepada para pelanggan anda. Bukannya komen, bukannya mengkritik dan sebagainya, akan tetapi berikan cara penyelesaian. Itu adalah teknik yang terbaik untuk kita yakinkan para pelanggan kita dan membeli daripada kita kelak. Dan teknik yang terakhir, cara yang terakhir ialah melayan para pelanggan ibarat sang raja. Cuba bayangkan jika anda mendapat makluman bahawasanya permis anda yang anda sedang usahakan ataupun jalankan perniagaan mendapat surat bahawa raja akan datang untuk melawat. Mungkin anda terkejut ataupun tidak menduga bahawa tawaran ini anda dapat. Dan saya yakin dan pasti sebab pelbagai persiapan yang anda lakukan untuk melayan sang raja melawat ke permis anda. Begitu juga dengan para pelanggan. Mereka inginkan jurujual ataupun usahawan yang melayan mereka ibarat sang raja. Apabila anda menggunakan teknik ini, ke-6 ini, maka secara kesimpulannya anda mampu untuk membuat jualan yang lebih hebat setiap masa dan akhir sekali anda akan mendapat reputasi yang terbaik dan anda dihormati oleh para pelanggan. Akhir sekali bukan sahaja mereka membeli daripada anda dan mereka akan tawarkan perkhidmatan ataupun produk anda kepada rakan-rakan mereka yang lain. Kita bertemu lagi untuk siri yang seterusnya. Sekian, terima kasih.